selamat tengah hari. Ada orang ketat ni. Okay, so Miss faham walaupun pukul 12 semua orang lapar. Okay, Miss pun tak makan lagi. Tak apa. Sikit je Miss nak discuss hari ni. So, hari ni kita akan tengok topik yang terakhir. Sekejap. Kita akan tengok topik terakhir untuk silibus DK014 iaitu Reaction Kinetics. So, chapter ni sebenarnya awak dah pernah jumpa masa Form 5 kalau tak silap Miss. Tapi ada benda baru yang Miss akan tambah lah. So, for this chapter, kita ada dua subtopik. The first one is rate of reaction. Second is factor affecting rate of reaction. So, basically, actually, we have two types of reaction. The first one, the reaction occur very fast. Maksudnya reaction tu berlaku sangat pantas. Contoh mercun. Bila awak bakar mercun, dia meletup. Lepas tu habis. So the tempoh dia berlaku tu maybe ambil masa tak sampai 10 saat pun. So maksudnya reaction itu sangat pantas. So kita akan cakap rate of reaction dia very fast. So some reaction are very slow. Contoh yang famous adalah pengaratan. Pengaratan biasanya berlaku, dia bukan berlaku dalam masa sehari. Pengaratan akan berlaku maybe sebulan, 2 bulan, or maybe 10 tahun baru pengaratan berlaku. So for this kind of reaction, reaction, they are slow reaction. Okay, sekejap sampai bulan. Okay, so basically kita ada dua jenis reaction lah. Satu laju, satu slow. So what is rate of reaction? Okay, so rate of reaction is change in concentration of product and reactant over period of time. Maksudnya kat sini, berapa banyak reactant dan produk awak berubah given period of time. Maksudnya contohlah dia bagi dalam masa 1 jam. So, berapa banyak produk dan reactant tu berubah. Okay, so itu rate of reaction. So, for example, I have reactant A, product B. And as you can see over here, anak panah dia adalah anak panah non-reversible. So, for the whole chapter, kali ni, we are dealing with non-reversible reaction. Maksudnya reaction takkan patah balik. So, kita ingat recap balik masa chapter 8, reactant, concentration dia akan berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia digunakan untuk menghasilkan produk. So, maksudnya concentration of reactant berkurang, manakala produk concentration dia akan bertambah. Makin lama makin bertambah. Okay, so rate versus time. Rate is inversely proportional to time. Maksud dia, dalam bahasa inversely ni, berkadar songsang. Maksudnya, makin lama sesuatu reaction, okay, rate dia, kadar dia bertukar tu akan makin slow. Okay, kadar akan berkurang. So, dia ada satu formula. So, formula ni tolong hafal. Rate equals to concentration over time. So, unit dia, chapter 9 ni ada unit. So, please be careful with the unit. So, unit, concentration, biasanya kita guna M besar lah. Mole per time. Okay, time bergantung pada soalan yang dia bagi. So, kalau dia bagi dalam saat, so saat lah. Dia boleh jadi bagi time ni dalam minit. So, dia akan jadi unitnya molar per minit. Ataupun, dia boleh jadi, dia boleh bagi dalam bentuk, dalam hour. Okay, dia boleh bagi dalam bentuk jam. So, bergantung pada situasi lah.
kadang-kadang juga concentration ni kita boleh kembangkan dia. Kita tahu concentration unitnya mol per dm cube. Kalau dia bagi saat, per second. So all of these are unit for rate. So Miss tak boleh nak suruh awak hafal yang ni je. Tak boleh sebab question dia boleh bertukar ganti. Okay, so itu adalah unit untuk rate. So far sampai sini ada soalan? Sampai sini ada soalan? Clear? Clear? Clear. Okay. Okay, next kita akan tengok graf. Tetapi untuk silibus awak belum sekejap, mana Miss punya? Oh, sorry. Okay, tak apa. Okay, next one. Cuba tengok page yang ada tomato tu. Okay, so tomato asalnya fresh. Tapi after you leave it in a room temperature for several days, so what happen? Bakteria akan serang tomato yang fresh tu. So dia akan jadi nak kata layu ke? Jadi rosak lah. Okay, so maksudnya proses dia jadi buruk ni, proses dia jadi tomato kita cakap apa? Busuk. Proses dia mereput lah. Okay? Proses decay dia ni, proses pereputan tu ambil masa beberapa hari. Maksudnya proses dia, rate dia sangat slow. Sangat slow. So, Miss dah bagi tahu before this, reactant berkurang, concentration produk bertambah. So, kalau awak disuruh untuk melukis graf concentration versus time, so graf dia macam yang chapter 8 punya, cuma kalau chapter 8, after equilibrium achieve, concentration malar. Tetapi untuk chapter 9, bukan macam tu. Chapter 9, concentration of reactant ni, dia akan berkurang sampai satu tahap dia kosong. Maksudnya habis. Produk pula start daripada origin. Okay. Makin lama produk akan bertambah sampai satu tahap dia maksimum. So graf ni Miss panggil dia graf gunting. Okay, graf gunting. Tolong hafal this graph. Bukan tolong hafal lah, tolong belajar untuk faham this graph sebab dia boleh tanya dalam exam. Dia tak suruh awak plot tapi nanti berkemungkinan dia akan suruh awak sketch the graph. So awak kena faham, oh kalau concentration versus time, dia punya bentuknya bentuk gunting. Okay, katakanlah dia bagi reactant dengan produk. Contoh, dia bagi apa? Miss bagi A jadi B. Katakanlah dia bagi equation. So, yang kat sini, awak kena gantikan dengan concentration lah. Maksudnya ini produk kan. So, produk awak adalah B. Manakala untuk reactant pula A. So, kena label yang betul. Okay, so untuk graph concentration versus time, ada soalan? Tak ada. Okay, Miss proceed. Okay, how to determine rate of reaction? Okay, ada dua cara kita nak cari reaction rate. The first method adalah kita cari rate of reaction menggunakan graph of concentration versus time. Yang tadi, graph tadi. So, kita tahu kalau kita nak cari reaction rate untuk
reactant. So kalau reactant, concentration dia berubah. Okay, so lukis dia punya tangent, ambil dia punya dua titik yang betul, dua titik yang kena dengan sepatutnya yang kena tangent ni. Okay. Okay, sebab Miss tak boleh nak betulkan segitiga tu, tapi sepatutnya ambil dua titik yang kena dekat line. Lepas tu kita tahu rate. Okay, rate adalah, tadi kan kita belajar dia punya formula. Rate is concentration, perubahan concentration bahagi dengan masa ni. Concentration bahagi masa. So rate ni juga sebenarnya bersamaan dengan the gradient of the graph. So maksudnya kita ambil dua titik, gunakan formula matematik awak tu, y2 minus y1 divide x2 minus x1. So ambil dua titik yang mana sesuai. So awak akan dapat nanti gradient. So gradient dia tu itulah rate of reaction. So basically that is the first method. However, untuk silibus awak kita tidak akan sebab awak tak ada dalam silibus tak disuruh plot tau. So this one is not in your syllabus, tapi akan ditanya masa awak masuk sistem 2 semester nanti. So cikgu awak nanti akan ajar macam mana nak plot, nak cari gradient. So untuk Miss punya part, Miss hanya ajar awak shape of the graph and macam mana nak dapatkan rate menggunakan gradient. Okay, so that is the first method. The second method adalah kita guna formula. Okay, yang ni lagi simple. So, contoh dalam dia ada soalan kat sini. Given the concentration of NO2 is 0.2 molar at the beginning, pada mulanya. Calculate rate of reaction given time of reaction is 30 minutes. So, you have concentration, you have time in minutes, so nak cari rate. So, directly guna formula tadi, masukkan value. Okay, time ni jangan tukar dalam unit lain sebab soalan dia tak ada cakap nak unit hour ke, nak unit second ke, dia tak cakap. So maksudnya kita proceed je dengan unit minutes tu. Okay, bahagi je, direct bahagi. So press your calculator, you should get 6.667 exponent -3 molar per minute. So untuk second method, dia lebih direct. Kalau first method, awak akan gunakan graph untuk cari rate of reaction. So ada soalan tak sampai sini? Okey ke KO? Ya. Yang ni, ya. Ya. Untuk accuracy kita ambil 4 titik perpuluhan lah. Sebab dia macam ni tau. Ada orang ingat bila 4 titik perpuluhan, dia expand tau this one. So awak akan dapat 0.006 lah kan. 0.007 contoh. So value tu significant figure, awak jangan expand tau this one. If not, you akan dapat 0.007 bila Miss Bunda. So kalau awak gunakan value ni, salah lah, sorry. 67 lah kan. Okay, kalau awak gunakan value ni, significant figure dia 2 je. Okay, so kalau boleh kita ambil as much as, macam mana, significant figure tu kita ambil banyak sikit. So untuk case ni, okay, kita anggap saja 6.6667 ni adalah 4 pula. Dia 5 significant figure, tapi 4 decimal place. Sorry. So untuk menjawab soalan Faiz tadi, yes, ambil 4 decimal place lah.
untuk tujuan accuracy. Ada soalan lain tak? Ya. Sorry, boleh kuat sikit tak? Miss tak dengar. Okay. Okay. Better tukar awal-awal. Maksud awak kalau soalan nak contoh second. Okay. Awak tukar awal-awal. Baru masukkan dalam formula. Bila dah dapat yang macam ni, macam mana awak nak tukar minit jadi saat? Boleh sebenarnya, tapi ni kena darab lah kan. Darab 60 boleh. Tapi Miss takut kebiasaannya orang terlupa nak convert balik. Okay. Alright, welcome. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada, So, Miss proceed lagi. Okay, ini. Next, kita akan tengok differential rate equation. Okay. Differential rate, also known as rate expression. Okay. So, differential rate adalah equation that shows relationship between rate of disappearance of reactant and rate of formation of product. So first kita kena fahamkan apa maksud disappearance. Okay, so apa maksud disappearance untuk kes ini? Habis. Kenapa reactant habis? Kenapa reactant habis? Sebab rate of disappearance ni of reactant. Maksudnya, dia adalah untuk reactant. Agak-agak kenapa? Yes. Miss dah bagi tahu banyak kali, reactant berkurang. So, pengurangan tu, kita akan gunakan terms rate of disappearance. Kadang-kadang dia boleh guna perkataan rate of decaying. Perebutan. Apa lagi dia boleh guna? Miss tak boleh nak mention kat sini, tapi anything yang membawa maksud hilang. Okay, itu merujuk kepada reactant. So, manakala produk pula, dia akan makin lama makin banyak. So, kita akan sebut rate of formation of product. So, macam mana nak tulis differential rate? So, start dengan perkataan rate. Rate sama dengan, okay, kita start dengan reactant dulu. So, reactant kita adalah A. Tapi A kecil ni adalah dia punya stoichiometry. So, cara kita tulis adalah 1 over A, okay, times, okay, A is reactant and we know reactant will decrease. So, kita akan letak simbol negatif dA over dt. Okay, so now, D ni maksud dia change. Okay, change. So, maksudnya change in concentration of A. Change of time. Okay, kenapa negatif? Sebab A ni reactant berkurang. So, sama dengan 1 over B times negatif dB square bracket, kena guna square bracket dt. Okay, sama dengan, okay, sekarang kita pergi ke produk pula. So, 1 over C dalam bracket positif. Untuk produk, kita akan letak positif.
Sebab produk dia akan bertambah. So 1/D. dt. Nak panjang. Okey, yang Miss letak dalam kurungan ni, yang ini ni, semua ni mewakili rate. Inilah rate. Rate kan concentration bahagi masa. So, semua yang Miss letak dalam kurungan ni adalah rate of reaction. Beza dia, yang ni rate of formation. Sebab dia produk kan? Produk. So, reactant berkurang. So, ini adalah rate of disappearance. Okay, so Miss letak dalam kurungan siap-siap because after this we are going to perform a calculation and the calculation akan suruh awak cari rate. So, kita akan cari yang dalam kurungan ni lah nanti. Okay, so this is the explanation. Okay, ada soalan tak untuk differential rate equation ni? Ada soalan tak untuk differential rate? Clear kan? Clear ke? Clear. Okay, so kita tengok macam mana nak tulis differential rate equation given the equation. So, first, perkataan rate tu kena ada. So, rate equals to, okay, now, this one got 2 stoichiometry. So, 1/2 times negative NO2 over dt. Sama dengan awak kena buat sampailah ke produk. So, produk bertambah positif N2O4 over dt. Okay, kita buat satu lagi. Another example. Apa? Oh, H2. Sorry. Short sendiri. Sorry. Sekejap, kenapa besar sangat dia punya H2. Okay, bagus. Awak nampak. Okay. So, ada soalan tak untuk this one? Tak ada. Ni senang lagi. Okay. So, Miss percaya awak semua untuk try buat sendiri. Try this one. Nanti if you ada soalan nak tanya, bagi tahu. So, kenapa kita panggil dia differential? Differential ni maksud dia perubahan. Equation ni bagi tahu kita bahawa untuk menghasilkan C, awak kena korbankan B banyak ini. Okay, so untuk lebih nampak, kita akan perform calculation. So, yang ni kita akan perform calculation tapi tak ada lah sampai kuadratik. Okay, this one a very simple calculation. So, Miss akan tunjuk untuk example 3 and 4. So, awak pay attention. So, untuk soalan nombor 3, dia dah bagi equation. So, normally equation yang dia bagi, biasanya yang dah balance. Tapi awak double check lah. Okay, so make sure dia balance. Suppose that at particular moment, NO is reacting at rate of 0.066 molar per second. Okay, dia bagi rate. Fokus betul-betul rate yang dia bagi ni, macam mana Miss tahu rate? Bagi rate.
So how do I know the value is for rate? Tengok dia punya unit. Molar per second. So ini adalah unit untuk rate. So question 1, express rate in terms of concentration of NO, O2 and NO2 with time. So rate, express rate. So ini adalah rate expression lah. So kalau rate expression, awak punya differential rate lah dia tanya tu. So cara tulis again, rate of expression dia lah. Okay, kalau dia nak perubahan concentration bersama-sama dengan time, so inilah yang dia nak, differential rate equation. So second, what is rate of NO2 being formed? Rate of NO2. Okay, rate of NO2 being formed. Rate of NO2. So, fokus dekat NO. Mana NO2? Sekejap Miss nak tukar. So, inilah yang kita nak. Rate of NO2 being formed. Yang ni. Okay, tapi data yang dibagi dalam soalan adalah rate untuk NO. So, awak akan keluarkan dua expression ni awak keluarkan, tinggal je O2. Jangan kisah O2 tu. Okay, sebab awak tak ada data tentang O2. So, keluarkan. So, awak nak cari 1/2. Siapa baru nak masuk tu? Okay, salin balik expression awak. Salin balik expression. Okay. Cuma tengok half ni boleh cancel. Okay, yang awak nak cari NO2, yang ni yang awak nak. So yang ni dalam soalan dia dah bagi 0.066. Ya Allah, simple sangat soalan ni. So rate awak, sorry ni ada negatif sama dengan 0.066 molar per second. Okay, now kat sini, okay, ramai orang buat silap, dia pergi transfer negatif ni pergi sini. Okay, so awak biar je macam ni. Okay, sebab negatif ni, Miss dah bagi tahu banyak kali, dia bermaksud berkurang. Maksud dia pengurangan. Kalau awak pergi transfer dia pergi kanan, maksudnya nanti value tu negatif. So rate dia tak boleh negatif tau value dia. Tapi rate boleh berkurang. So, untuk selamatkan awak semua, habis je awak cari rate, awak buat satu statement, cakap rate of formation, sebab soalan nak rate of formation untuk NO2. So, rate of formation of NO2 ya. Sekejap. Of formation. Sorry. Miss ingat dia reactance sini tadi. Sorry ya. Positif lah. Sebab Miss dah terbalikkan dia kan. Sorry. Miss ingat dia NO tadi. Okay, so positif. Yang ni, negatif ni kan. Jangan pula awak pergi letak negatif 0.066. So, sebenarnya 0.066 ni mewakili rate of disappearance untuk NO. So, masukkan terus je value.
So, dapatkan, ni tak payah tekan calculator pun ni, congak je. So, you should get rate of formation sama dengan 0.066 molar per second. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Kita cuba buat untuk yang C pula. Yang C, dia nak what rate is molecular oxygen reacting. Sekarang baru dia nak untuk oksigen. So, keluarkan oksigen dengan NO. Okay, sebab NO yang dia bagi dalam soalan. So, macam case tadi, keluarkan dia punya rate expression dia. So, sebab awak nak cari O2, so Miss akan letak O2 dekat depan. O2 bagi dt sama dengan 1/2 negatif d NO over dt. Okay, so yang ni half darab dengan yang ni value dah ada dalam soalan 0.066. Okay, so congak je. Patutnya dapat 0.033 molar per second. So jangan biar macam tu je. Buat statement sebab oksigen ni dia akan berkurang. So awak boleh cakap rate of disappearance of oxygen sama dengan 0.033 molar per second. Okey. So sampai sini. Ada soalan nak tanya? Okay, calculation macam mana? Okay ke? Sebenarnya dia punya ni memang sangat simple lah. Dia tak macam yang chapter 8 yang awak kena apa? Chapter 8 kan awak kena kuadratik bagai tu. Yang ni tak ada kuadratik. So, cuba buat example 4 on your own. Miss bagi jawapan. Untuk water consumption ni, jawapan dia adalah 2.16 tengok sebab dia guna unit ni, so awak guna je ikut unit yang dalam soalan. So mole per liter per second. Oksigen pula 1.08 mole per liter per second. Last one, ammonia 1.44 mole per liter per second. Okay, so I trust you guys to do example 4 on your own. Okay, so sampai sini ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak sampai sini? Okay, ambil jawapan final lah. So this one nanti Miss akan share. After class ni Miss akan share untuk rujukan awak lah. Tapi jangan pula awak print Miss punya. Okay, so awak cuba jawab sendiri. Next. Next. Okay, nampak tak dekat Miss punya screen? Miss ada letak differential rate. Nampak tak? Okay. Okay. Cuba, soalan tanya, write balanced chemical equation given differential rate. Okay. Majority salah. Kenapa salah?
Sekejap, kita kena tengok balik equation tadi. Bukan tak seimbang. Mana Miss punya formative assessment. Okay. Awak perasan tak dekat oksigen ni ada 2 bahagi 7, 2/7. Betul tak? Formula dia adalah 1/. Formula dia adalah tadi 1/. So maksudnya yang ni awak kena bahagi 1/, bahagi dengan 2/7. Faham ke maksud Miss? Macam yang ni 1/2 kan. Awak dapat ni apabila CO2 tu dekat equation tu 2CO2. So bila awak bahagi 1/, apa? Macam mana nak cakap? Awak dapat 1/2 sebab awak bahagi 1/2. Faham ke? So maksudnya dekat equation tu nanti CO2 tu sebenarnya 2. Sekejap Miss tulis lah. Okay, sekejap. Miss insert sekejap. Sekejap ni picture, sorry. Formative. Okay. So now okay. Yang ni ramai betul lah. C2H6. Okay, sebab dia negatif, maksudnya reactant lah. 2 ni reactant. Plus O2. Okay. So sebenarnya untuk O2, dia punya stoichiometry kat depan adalah 7/2. Sebab awak dapat 2/7 ni apabila 1/, this value. Faham ke? So maksudnya awak kena terbalik sebenarnya. Lepas tu arrow. Okay, this one sepatutnya 2CO2. So awak dapat 1/2 sebab awak bahagi 1/2. Yang ni pun sama. Plus 3H2O. So awak kena hati-hati kalau stoichiometry ni kat depan ni pecahan, okay, dekat differential rate, maksudnya dekat equation biasa, dia adalah nombor biasa, integer. Okay, so boleh faham ke yang ni? Sebab Miss tengok whiteboard tadi, Miss tengok kat whiteboard tadi ni, ramai orang tak tukar dia punya. Yang ni okay. Siapa ni? Ismail. Okay, good. Ismail ni dia inverse. Maksudnya dia tukarlah 1/. Tu. Ismail, Manina, sama ni, Asro. Okay. Dan yang lain lah. So, yang lain tu bukan salah. Baguslah. So, that lepas ni awak lebih alert.